Okay. So hari ni kita akan masuk chapter yang seterusnya, iaitu chapter 8. That is physical optics, or we call it as PO lah, physical optics, or we call it as PO. Okay, what is it all about? The PO is actually the study of light lah. Light ni kita akan nampak, so dalam chapter ini kita tengok pasal light sahaja, dan dari segi light tu kita tengoklah dia punya interference, diffraction and polarization of light. So kita katakan wave, light ini adalah is a form of wave, rather than rays lah, kita punya dia punya karakteristiknya. Alright, so this is physical optics. So in physical optics, you will come across a Huygens principle. The most important, so basicnya adalah Huygens principle. So everything berlaku interference, berlaku diffraction is due to Huygens principle. Alright, so hari ni saya akan masuk Huygens principle dan interference system, which is the constructive and destructive interference. These terms actually you already come across when you were in Form 5. So dah biasa dengar, iaitu interference, diffraction, constructive and destructive interference. Dan awak pun dah biasa juga dengar yang double slit experiment. So ini adalah ulangan dan ada penambah lagi lah ilmu awak. Alright, so overviewnya kita akan cover benda-benda ni lah, iaitu dari segi diffraction. Dari diffraction pula ada single slit dengan grating. Semua ni saya akan cover dalam chapter PO. Alright, so saya cakap tadi Huygens principle is the main concept that you have to know. The LO for this 8.1 Huygens principle is you have to state the Huygens principle. So it might come out in your UPS lah. Include the spherical and plane wavefront. Kenapa macam mana Huygens principle ni digunakan di dalam spherical and plane wave. Okay, and sketch and explain. Bila sketch and explain, so it might come out in your paper 2 lah, paper yang final. Sketch tu dan tengok dia punya explanation. Bila awak sketch dia punya wave, awak kena explain dari segi Huygens principle. So the main thing, as I said just now, the main thing is you have to know the Huygens principle. Alright, so move forward. So what is Huygens principle? So before that, you have to know what is wavefront lah. Wavefront is a line or surface in the path of a wave motion which disturbance at every point have the same phase. Maksudnya apa? Contohlah saya yang ini sebab kita light wave kita tak nampak. Saya nak awak bayangkan water wave lah. Bila awak baling batu, ini saya selalu buat macam ni lah perumpamaan. Bila batu dalam air, so awak akan nampak gelombang. Gelombang ini bila dia punya disturbance tu adalah dalam bentuk bulat, so awak akan dapat disturbance-nya adalah dalam bentuk wave-nya adalah dalam bentuk circular wave. So yang daripada ini awak nampak ini dia adalah the line of the path of wave motion. So wave akan bergerak macam tu. So awak nampak line-line ini yang dinamakan sebagai wavefront. Ini yang dinamakan sebagai wavefront. Dan jarak daripada satu wavefront kepada wavefront yang kedua ini adalah dipanggil sebagai wavelength. So kalau disturbance awak adalah dalam bentuk circle, so macam batu, so awak akan dapat wavefront yang circular wave lah. Tapi kalau awak punya disturbance adalah plane, contoh awak letak kayu dan awak celup-celupkan dalam air, so awak akan dapat wave-nya adalah dalam bentuk plane wave. So sama juga, so jarak antara wave pertama dengan kedua ini dikatakan sebagai wavelength. Okay. So types of wavefront, so dah tahu apa itu wavefront, dia adalah garisan the path of motion, the disturbance at every point have the same phase. Alright,
So next kita tengok adalah type of wavefront, sama ada circular wavefront yang saya dah explain tadi. Okay, ataupun ini sebab kita kata, saya dah cakap chapter ini kita study tentang light actually, yes. So this one is the ray lah. Ray dia adalah the point source-nya daripada bulatan, so tak nampak, nampak saya suruh awak imagine macam water wave lah, so sama saja. Alright, so ini adalah spherical wavefront. So awak akan dapat point source dia adalah spherical, point dia adalah ni sphere, so awak akan dapat spherical wavefront lah. Alright, so plane wave, plane wavefront, okay, yang saya cakap tadi. So plane wavefront, so kalau disturbance nya adalah straight, so awak akan dapat plane wavefront. Okay, ray pula, line represent the direction of travel of wave. So kita tak nampak ray ini, so ray bergerak macam ni. Okay, so kita ni kita ini adalah dia punya wavelength, wavefront dia, dan jarak ni adalah wavelength. Sama juga, okay, beam of light, beam of light. So dia collection of rays or a column of light, benda yang sama. Itu adalah type of wave. So kita tengok kalau lah wave itu divergent beam, contohnya lampu, dan lampu, kita ada lampu, so wave dia kita nampak dia punya beam kita nampak dia diverge, lampu, Okay, so yang ini pula convergent beam, kalau kita nampak, so dia cahaya menumpu kepada satu point. Macam awak suluh ke guna torchlight lah menuju ke satu point. Nah, the lamp itself dia akan diverge, tapi bila awak suluh point ke satu tempat, so dia adalah converge. Okay, so saya kata basicnya, so type of wave tu tak ada apalah, so itu adalah pengenalan sahaja dahulu. Okay, so saya kata tadi basicnya awak kena tahu, mesti tahu the Huygens principle. Apa yang dikatakan sebagai Huygens principle? Okay, so kalau awak baling batu tadi, saya kata bila awak baling batu saja, awak sebenarnya nampak wave yang pertama. Tetapi kemudian awak akan nampak wave yang kedua, wave yang ketiga, wave yang keempat. Macam mana boleh berlaku wave kedua, ketiga, keempat, sedangkan bila kita baling batu tadi, kita nampak the first wave, sepatutnya kita fahamlah kenapa the first wave tu occur. Sebab kita baling batu tadi, so the first wave akan occur. Tetapi macam mana boleh berlakunya second wave, third wave ni? Second wave, third wave ni, macam mana boleh berlakunya wave yang seterusnya ini? So kena faham sebab macam mana berlaku first wave adalah disebabkan disturbance. Kita baling batu, so first wave akan berlaku. So macam mana boleh berlaku second? So kita katakan every point on a wavefront ini, every point on a wavefront can be considered as a source of secondary wavelets. Dia punya perkataan adalah yang paling penting kat sini, dia source of secondary wavelet. Every point tu dikatakan source of secondary wavelet. So ini saya baling batu tadi, so tak ada masalah. So ni adalah wave yang pertama. Tetapi dalam setiap wave pertama ini, kita kata setiap point itu dikatakan source of secondary wavelet. So macam ada banyak batu lah di sini. Seolah-olahnya ada banyak batu di sini. So bila ada batu yang pertama, ni batu A ni, batu pertama, of course dia akan dapat wave, circular wave kat sini. Batu yang kedua, dia akan dapat circular wave yang ini. Batu yang ketiga yang ini, dia akan dapat circular wave yang sini. Okay? So akhirnya dia punya tangent di sini membentuk satu garisan yang baru yang kita katakan sebagai secondary wavefront. Secondary wavefront. So dia katakan setiap point, so kita tengok balik, setiap point, ini source kita, memang kita baling tadi. Okay, so memang ada point kita akan dapat wave. So setiap point on a wavefront can be considered as a source of secondary wavelet. Okay, so dia spread out forward direction lah. And the new wavefront is the envelope of all the secondary wavelets. So kalau kita tengok, so semuanya ada
wave yang bulat ini. So akhirnya kita sambungkan tangent dia. So kita akan dapat the new wave front is the envelope of all the secondary wavelet. Maksudnya terhasil daripada semua wave yang secondary inilah. Faham? Faham? Tahu medium. Alright, good. Alright, so itu dia punya konsepnya. Alright, so application. Yang ni awak kena sketch. Sketch dia tadi sama ada plane wavefront ataupun circular wavefront kan. So ini kita tengok case dia adalah plane wavefront. So kalau kita ada wave, kita ada yang satu plane, puncanya, kita ada disturbance yang plane. So dia akan hasilkan satu wavefront yang plane. So ni adalah yang first. Wavefront yang first. So kita kata apa tadi? So awak kena application, awak kena explain dari segi Huygens principle. So kalau awak awak kena sketch. So this is the figure that awak kena sketch. So awak akan ada banyak point kat sini. Point P, P1, P2, P3. Kita kata apa? Every point ini are the sources of secondary wavelet. So itu adalah Huygens principle. So kita lukiskan and we draw the tangent. So ni kita akan dapat wave yang pertama daripada P1 lah. Wave yang kedua daripada P2. So kita lukiskan dia punya tangent. So tangentnya, so kita akan dapat a new wave front is formed. Okay, a new wavefront. So ini saja saya nak ada yang ini. Every point itu dia adalah source of secondary wavelet dan kita lukiskan tangent dan dia akan hasilkan a new wavefront. Sama juga kalau kita tengok dia adalah circular wave. Circular wave sama. So kita punya source mestilah circular juga kan source kita. Kemudian so every, tengok sama juga explanation dia. Okay. Dia actually explanation dia orang kata every wavefront ni cara explain dia sama. Every point in the wavefront is a source of new secondary wavelet. So kita akan construction of new wave ni akan berlaku. So kita akan buat tangent antara point-point ini. So point tangent point ini kita akan dapat curve yang dia adalah a new wavefront. Macam tu cara explain dia sama. Ini kalaulah dia circular wave. So kita tengok dia punya point source lah. So kalau dia source-nya adalah straight, so dia akan dapat plane wave. So kalau point source-nya adalah circular, so dia akan dapat circular wave. Alright, so ini kita tak nampak. Actually kita tak nampak benda-benda ni berlaku sebab dia adalah light wave. Tapi awak nak bayangkan, awak bayangkan macam water wave. Tak ada masalah. Alright, so diffraction. Kenapa diffraction berlaku? So kita ada straight wavefront kita Kalau awak tahu, awak belajar before this kat sekolah menengah, awak belajar. So kalau kita ada satu cahaya yang lalu dekat sini, lepas daripada slit, ni lubang lubang yang sangat halus, kita akan nampak dia punya pattern of the wave after slit tu dia akan nampak bengkok. Kenapa kita nampak macam ni? Tapi kena explain dari segi Huygens principle lah. So apa yang berlaku adalah, awak dah tahu tadi, every point ini dia bertindak sebagai source of ni perkataan dia, kan guna Huygens principle juga So dia source of a new wavelet. Okay, so bila kat sini, so awak tahu, so macam ada banyak batu kecil lah di sini, banyak batu-batu kecil. So akan terjadi wave yang bulat. Wave sini pun bulat, wave sini pun bulat. Sebab kita punya point tu adalah bulat. Tetapi untuk yang di tengah-tengah ini, point 2, 3, 4 ini, 2, 3, 4 ini, dia akan menghasilkan plane wavefront. So kita akan buat tangent dia setegak. Tetapi dekat edges dia, point 1 dengan 5 ini, dia adalah the last point. So that's why kita nampak dia punya Huygens principle dia suggest that curve shape
curve shape akan berlaku lah of the wavelets near the edges. So kita akan nampak macam diffraction pattern lah. That's why kita nampak hujungnya akan nampak curve. So itu dinamakan sebagai diffraction pattern. Boleh So the most important perkataan dia awak punya yang kena awak hafal adalah bila awak explain mesti adalah every point tu dia adalah source of secondary wavelet. Okay, dan new wavefront ni dia adalah envelope, maksudnya kita buat tangent tadi of the secondary wavelet. Okay, boleh? Faham? Medium. Nak tanya apa contoh yang circular wave punya? Apa contoh dia? Circular wave macam contoh circular wave. Kalau circular wave contoh kita punya source kita adalah lampu. Source kita lampu, kita akan dapat, nanti awak akan nampak macam ni. Kalau lampu tu bulat, dia punya circular, bukan, sorry. Mana dia? Ni lampu ni. Kita akan dapat actually wave-nya adalah wave straight. Tapi kita nak dapatkan monochromatic. Contoh ni wave yang circular, saya pun kita actually dapat wave kita adalah wave straight tau. Kalau lampu pun wave kita adalah wave straight. Cuma dia kalau dia lampu dia bulat, so dia akan produce in all direction lah macam tu. Macam tu. Boleh? Lampu dia bulat, dia akan produce in all direction. Macam tu. Boleh tak? Boleh, madam. Alright, Yang penting source dia, kalau awak nampak source dia bulat, so dia punya wave-nya adalah, dia actually kalau macam yang saya kata tadi lah, kalau source dia bulat, dia punya wave akan dalam bulatan lah, dia mengelilingi source itulah. Kalau dia punya source-nya plain, contoh awak punya lampu apa tu, lampu bulb tu, dia adalah circular lah, macam tu. Alright, so ada soalan lagi? Ada soalan lagi? Tak ada Alright, kita sambung. Constructive dengan destructive interference. Constructive dengan destructive interference. Okay, so dalam constructive and destructive interference, terms yang awak biasa juga jumpa ni. Construct maksudnya dia akan bina. Destruct dia akan musnah. Itu dia punya dari segi dia punya makna lah, PMDI dia. Okay, so kita nak tengok dari segi LO-nya, awak kena define coherent source, state the condition untuk construct dengan interference, construct yang destructive. Okay, so kita akan tengok path difference dengan phase difference. Okay, so kita tengok constructive interference and destructive interference. So light ini dia actually electromagnetic wave. So dia consist of electric field dengan magnetic field perpendicular to each other. Actually eksperimen ni kita ada buat. Alright. So interference adalah, apakah maksud interference? Dia adalah interaction antara apa? Two or more waves. Interaction antara wave. So bila dia ada interaction, of course dia akan overlap. Kalau wave yang pertama gerak macam ni ke kanan, so wave kedua bergerak macam ni ke kiri, so dia akan overlap. So interaction ini yang dinamakan sebagai interference lah Okay. Next adalah kalau for light, kalau dia akan menghasilkan kawasan bright and dark region. Ini dinamakan sebagai principle of superposition. Bright and dark region ini adalah principle of superposition. Apakah principle of superposition? Resultant displacement. Resultant sama ada tak kisahlah positif ataupun kosong. Result ni hasil tambah. Kalau positif dia akan 2 lah. Dia akan double lah. Kalau positif negatif dia akan 0 lah. So dia adalah vector sum.
Vector sum of displacement due to the two light waves. Macam saya katalah, wave pertama dan wave kedua ni. Wave pertama, wave kedua, so dia akan berlaku superposition. Ini adalah principle of superposition. So kalau interference, constructive interference, dia adalah reinforcement, iaitu maximum amplitude berlaku. Kalau destructive interference, ia adalah total cancellation, iaitu amplitude dia zero. Amplitude dia minimum. So ini adalah constructive and destructive interference. So kawasan yang awak akan nampak constructive adalah bright fringe. So destructive awak akan nampak dark fringe. Dark fringe. So monochromatic light, so cahaya kita actually yang cahaya putih kita adalah consists of 7 colors. So consists of 7 colors. So yang mono, bila kata monochromatic light, so maksudnya dia punya wavelength, dia cahaya dia satu sajalah. Contoh laser beam, laser warna merah, so kita hanya menggunakan monochromatic light. So untuk eksperimen kita guna monochromatic light. Alright, so condition for permanent interference. Apa syarat untuk berlaku interference ini? Syarat pertama, ada 3 syarat. Syarat yang pertama adalah dia adalah coherent sources. Coherent sources. Kita nak interference interference maksudnya ada 2 source lah. Source kita mesti dia punya mesti coherent. Macam mana kita nak pastikan dia coherent? Contohnya kalau ada kalau bunyi lah, bunyi. So kita ada satu radio dan kita ada speaker kanan dan kiri. So itu adalah coherent sources lah. Sebab apa? Sebab dia puncanya daripada radio yang sama. So frekuensinya sama, everything sama. Kalau cahaya pula, kita ada satu lampu tetapi kita pancarkan, kita lalukan dekat 2 slit. Itu kita akan dapat coherent sources. Tapi kalau kita ada 2 lampu daripada 2 sel yang berbeza, so kita tak pasti sama ada the sources will be coherent. Faham? Coherent tu apa? Iaitu dia punya wavelength dengan frekuensinya, wavelength of frekuensinya adalah same. Dan dia adalah constant phase difference. Apa dia punya constant phase difference? Maksudnya phase dia samalah. Kalau dia positif amplitude, yang source yang kedua pun positive amplitude. Itu adalah phase difference dia constant. So syarat yang kedua, yang ni boleh yang pertama syarat, ini biasa keluar ni biasa keluar dalam UPS. Syarat yang kedua adalah dia adalah almost the same dia punya amplitude. Kenapa almost the same? Sebab bila dia constructive interference dia akan sangat terang. Bila destructive interference dia akan berlaku gelap. Contrast ataupun total cancellation. So syarat kedua mesti dia punya amplitude lebih kurang sama. Dan syarat ketiga adalah dia mesti distance between coherent sources itu adalah sangat kecil. So dia lebih kecil daripada wavelength. So wavelength ini dia punya jarak 1/10, contoh 1/10 negatif. Saya tak ingat lah negatif berapa belas lah macam tu wavelength. So sangat kecil. So dia punya distance between two coherent sources ni very small. Sangat kecil. Contoh kalau contoh saya ada lampu kereta saya naik kereta waktu malam. So lampu macam mana bikin kereta so ni lampu kedua, ni kereta saya. Pandangan daripada atas. So ni kereta saya. So kenapa bila saya pancarkan macam ni, kenapa saya tak akan nampak kawasan depan ni? View saya tak nampak kawasan yang jalan raya awak nampak terang gelap. Kenapa? Awak nampak terang je depan awak. Tapi berlaku interference. Berlaku antara dua tu berlaku pertindihan antar cahaya. Kenapa? Syarat mana yang tidak dipenuhi? Kalau naik kereta awak tak ada nampak depan awak tu terang gelap, tak ada, awak nampak terang je depan awak. Kenapa? Sebab dia punya distance between the sources ini dia besar. Jarak lampu pertama dengan lampu kedua ni jauh.
Oh, so tak berlaku lah interference sebab syarat berlaku interference ini awak akan nampak total cancellation gelap ataupun good contrast adalah terang. Awak tak nampak itu sebab dia punya syarat ketiga ni tidak dipenuhi. Ya, coherent sources tu dia punya distance lampu pertama dengan lampu kedua tu jauh. So tidak berlaku interference. Boleh tak? Faham tak? Faham madam. Sama juga kalau awak dulu eksperimen di sekolah rendah, di sekolah tak silap saya. Sekolah, kalau awak nak dengar interference, sound of interference, sound wave awak ada dua speaker awak letakkan, tapi eksperimen tu tak boleh berlaku di mana. Dia awak dalam kelas awak tak boleh dengar. So awak kena buat dekat padang. Pernah tak dengar eksperimen tu? Letak speaker, lepas tu awak jalan dekat depan speaker tu jauh, jarak dia lebih daripada minimum meter, baru awak dengar bunyi tu kuat perlahan, kuat perlahan, kuat perlahan. Kena come across with that experiment ke tak ada? Tak tahu eksperimen tu? Tak tahu Tak buat madam. Tak buat Tapi tahu. Tapi tahu lah. Dia tahu. kena buat dia kena buat dekat padang kan. Sebab apa? Sebab macam ni lah. Sebab kawasan depan ini dia punya jarak dia dekat ni. Dia tak berlaku interference. So bila awak jalan jauh kat sini baru awak dengar. Bila kat sini dengar perlahan kuat, perlahan kuat. Kat sini baru berlakunya interference tu. So dia kena buat dekat padang. Dia tak boleh kawasan tertutup. So bila kita ada speaker dua, kita ada satu radio, ada dua speaker dalam bilik, kita tak akan dengar suara radio tu kuat perlahan, tak ada. Kita akan dengar sama je sebab interference tidak berlaku lah. Okay, syarat interference berlaku, ini condition dia. Ni kena tahu condition dia. Boleh? Alright. So kita nak masuk, next adalah path difference. Path difference. Bila kata path ni dia punya wave punya distance lah, difference. So kalau kita ada satu slit kat sini so bayangkan kita ada satu lampu. Dia sebenarnya eksperimen ni ada satu lampu. Kenapa ada satu lampu saja? Sebab kita nak memastikan dia adalah coherent source. Syarat dia tadi mesti coherent source. Untuk berlaku apa? Interference. Okay, so kita ada slit kat sini, ada dua. Bila ada dua slit dekat sini, of course tak ada wave berlaku kat sini. So berlaku interference. So ni sampai ke depan sini, ini pun sampai ke depan sini. So kita akan nampak di screen, ni screen kita. So akan berlaku interference pattern, iaitu terang gelap, terang gelap, terang gelap. So kita akan nampak kawasan yang terang gelap ini. So dia berlaku di screen, kita letak screen macam awak buat eksperimen dekat dalam lab tu, itu adalah screen kita. So eksperimen ni memang jelas nampak kawasan terang dan gelap. Kejap, mama ada kelas kejap. Dia ada kawasan terang dan gelap. So kita syaratnya mesti satu source lah, sebab syaratnya mesti satu coherent source. So apakah path different? So cahaya yang pertama ni, so dia punya jarak adalah X1. Cahaya yang kedua daripada source yang kedua adalah jaraknya adalah X2. So path different ialah apa? X2 tolak dengan X1. Dia adalah modulus lah, so positif. So interference of two coherent sources. So tengok nota awak highlightkan perkataan in phase. So kita dah sekarang masuk interference. Interference pattern awak tahu adalah kawasan terang dan gelap. Itu kena ingat. Kawasan terang dan gelap di atas skrin. So kalau konstruktif dia adalah terang, kalau destruktif dia adalah gelap. So kita ada source kita, source kita S1 dengan S2. Maksudnya ada slit lah dekat situ. Bila perkataan in phase, awak tengok apakah maksud in phase? Maksudnya source dia ni lah. Tengok dia dua-duanya adalah positive amplitude. Sama fasa. Positive amplitude.
Tapi dekat P sini, dekat screen dia, P adalah screen ya. Ni adalah screen. Dekat screen, awak tengok wave dia, amplitude-nya adalah berlaku constructive interference. So kawasan ni awak akan nampak apa? Awak akan nampak bright. Faham? Highlightkan perkataan in phase, awak highlightkan awak punya amplitude tu positif dua-dua. Dan awak highlightkan belakang ini, awak akan dapat dua-dua amplitude positif, so dia akan bright. So next, kita tengok dia masih lagi in phase, iaitu dia punya source-nya adalah dua-dua positif amplitude. Kawasan point seterusnya iaitu positif amplitude dekat screen bertembung dengan negatif amplitude. So kawasan ini dinamakan sebagai destructive interference. So kita akan dapat kawasan yang dark. So that's why kita punya screen tadi saya kata akan nampak terang gelap, terang gelap. Right? Faham? Faham? Boleh tak ni? Faham madam? Alright. What about saya kata dia anti-phase? Apa beza anti-phase dekat sini? Ini perkataan anti-phase, sila highlightkan anti-phase. Apa beza dengan in-phase tadi? Apa beza dia? Yang dekat S1 dengan S2 tu lain madam. Yes, satu positif amplitude, satu adalah negatif amplitude. Dia adalah anti-phase. Tetapi bila dekat screen, dua-duanya adalah positif. Dia bertembung adalah dua-dua adalah positif. Kat sini berlaku constructive interference. Faham tak beza dia? Sama juga dengan yang ini, dia anti-phase. Anti-phase awak tengok dekat source dia satu positif, satu negatif. Tetapi dekat screen dia satu positif amplitude, satu negatif amplitude. So dia kawasan ini akan jadi dark. So awak kena faham beza antara in phase dengan anti-phase. In phase maksudnya amplitude untuk source tu sama dulu. So kita tengok, bila kita tengok in phase, macam mana awak nak tahu dia adalah in phase dengan anti-phase? In phase dia punya centralnya adalah bright. Ini adalah in phase. Anti-phase dia punya centralnya adalah dark. Faham? Boleh? Nampak beza in phase dengan anti-phase? Nampak madam. Alright, so kalau seterusnya saya nak highlightkan adalah formula. Untuk in phase, delta L adalah path difference tadi is equals to M lambda. Dia punya formula. M lambda. M ni ialah apa? M ni ialah order. Order. So M ni adalah kosong, positif, negatif 1, positif, negatif 2. So kita tengok. Terus pada kalau yang ini adalah dark fringe. Delta L is equals to M plus half lambda. Okay, now kita tengok. Central bright, M ni adalah kosong lah M ni adalah kosong. Jarak antara terang dengan terang. Bright dengan bright. Jaraknya adalah lambda. Bright yang first kepada bright yang kedua, jaraknya adalah lambda. Okey, kalau kita tengok pula dark dengan dark. First dark dengan second dark. Jaraknya sama besar. So itu jaraknya adalah lambda juga. Tetapi kalau bright dengan dark, jaraknya adalah setengah lambda. Boleh Kena tahu Alright. So kalau saya nak kata, awak tengok dari segi number. M ni awak kena tahu awak kena ingat. Semua dark atau bright dia kena dapat kosong lah.
So kita punya cahaya, screen kita, awak nampak terang gelap. Center dia adalah bright. Ni, center dia adalah bright. So M kita ambil, okay, awak tengok ni source pertama, source kedua. So dia punya adalah, ni adalah tengah dia. So ini screen kita awak akan nampak terang gelap macam ni So dia akan cahaya tu macam ni daripada S1, ni S2. So cahaya dia akan macam ni. So akan nampak terang gelap, terang gelap, terang gelap. So dekat center ni adalah terang, ini bright. So ini adalah dark macam tu. So kita punya M mesti daripada bawah ni ke atas. Ataupun daripada tengah ke atas ataupun dari tengah ke bawah. Pilih yang mana-mana satu. Biasa kita pilih yang atas lah. Now, kita tengok M dia. Okay, untuk central bright, M-nya adalah kosong. Untuk first dark, M-nya adalah kosong juga. First bright, M-nya adalah 1. So macam mana nak ingat? So contohnya adalah, okay, untuk bright fringe. Saya tulis bright fringe. Dia punya formula adalah delta L is equals to M lambda. Okay, so saya nak kata what is the wavelength, what is path difference for third bright fringe. Dia punya M berapa? Third, okay, so central bright, first bright M-nya 1, second bright M-nya 2, third bright M-nya 3. So M-nya adalah 3 untuk third bright fringe. Ini case dia apa? Ini case dia adalah in phase. In phase apa? Centralnya bright. So third bright M-nya berapa? M-nya 3. So ini third, ini M-nya 3. Kalau soalan saya, what is the delta L phase difference? Phase difference, apa phase difference kan? Delta L is delta L path difference, bukan phase difference. Path difference. Kalau soalan saya tanya what is the path difference for 6 bright fringe. So awak punya M berapa? 6. 6 jugalah. Okay. So kalau M-nya kalau kita tengok M-nya 3. So berapa lambda dia? Ni 1 lambda, ini 2 lambda. So yang ketiga adalah 3 lambda. Alright So kalau soalan saya, okay, now kita tengok dark fringe pula. Dark fringe. Kena tahu M dark fringe, delta L is equals to M plus half lambda. M plus half lambda. So kalau soalan saya, what is, ini in phase, iaitu central bright. Okay, what is the path difference for fifth dark fringe? So berapakah M dia? M dia berapa? M-nya adalah 4. Kenapa 4? Awak tengok balik table. Sebab setiap color tu, bright dengan dark tu, dia mesti dapat kosong yang pertama. So first dark, M-nya adalah kosong. Sebab central tadi, central bright, dia dah ambil kosong. First dark, M-nya kosong. Second dark, ini second dark, M-nya adalah 1. So maksudnya kalau third dark, M-nya adalah 2. Fourth, M-nya adalah 3. Sebab apa? Dia starting dia adalah kosong. Bright tak ada masalah sebab dia adalah central dia bright. First bright adalah the next number. Faham tak ni? Tak? So kalaulah soalan saya, fifth dark fringe, dia adalah in phase, iaitu centralnya adalah bright. So M dia berapa?
M dia adalah 4. Iaitu kalau fringe untuk dark fringe destructive interference, M-nya adalah awak nak dapatkan mesti tolak dengan 1. Faham tak? Faham madam. Faham Alright. So itu kalau in phase, iaitu centralnya adalah bright. Apa jadi ni dengan yang negatif ni? Tak, kita punya calculation kita ambil yang daripada center ke atas ataupun daripada center ke bawah. Negatif tu adalah dia punya direction ke bawah saja. Ambil M ni adalah 1 juga. Okay, so kita tengok anti-phase. Anti-phase dia adalah opposite daripada situ lah. Untuk dia punya formula anti-phase, dia punya ini adalah anti-phase, dia punya center adalah dark kan. So dia punya ini adalah bright fringe. So dia punya formula adalah delta L is equals to M plus half lambda. Sebab apa? Sebab center dia adalah dark. So dia punya dark fringe delta L is equals to M lambda. So awak tengok kat sini, dia adalah anti-phase. So centralnya adalah dark. So starting kosong dark. So first bright adalah kosong. Second bright, ni second bright, dia M-nya adalah 1. Dia terbalik dengan in phase tadi. Dari segi M. So kita punya conclusionnya, ni conclusionnya, summary dia. Kalaulah dia in phase, iaitu central dia adalah bright. So kalau bright fringe, delta L is equals to M lambda. Kalau dark fringe adalah delta L is equals to M plus half lambda. Ingat, M macam mana nak cari? Mesti fringe itu, soalan fringe, what is fifth fringe? So fringe itu awak tolak dengan 1 untuk nak cari M dia. So kalau yang ini tak ada masalah. Anti-phase pula, anti-phase samalah yang dia terbalik. Untuk central tak ada masalah. Untuk yang bright, dark tak ada masalah. Untuk dark kena tolak 1 lah. Boleh? Boleh? Boleh madam. Boleh madam. Alright, so with that saya habis. So kita tak masuk lagi dia punya application. Application dia adalah di dalam yang double slit experiment. So itu saja. That's all for today. Okay. Thank you madam. Welcome. Thank you, madam. Thank you, Thank you, madam. madam. Thank you, madam.